manfaat meluangkan masa bersama Berita Semasa. Saya Hanisa Hassan. Tetapkan perhatian anda dalam setengah jam dalam Berita Semasa. Aduan pelajar kenderaan bertambah, parking terhad sehingga terpaksa meletakkan kenderaan di bahu jalan dan berumput. Perkhidmatan bas Universiti Sains Islam Malaysia USIM mungkin harus ditambah baik tentang penjadualan bas. Program penyerahan dan pengaktifan kad prihatin siswa Universiti Sains Islam Malaysia USIM diadakan di Dewan Tuanku Chancellor USIM selama 6 hari. Pengambilan kad prihatin siswa USIM diadakan lagi kali kedua di Jabatan Keselamatan USIM akibat ramai lagi mahasiswa dan mahasiswi yang belum mengambil kad tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tempat meletak kenderaan untuk para siswa dan siswi semakin terhad apabila kesemua mereka telah pun masuk semula ke universiti untuk melaksanakan pembelajaran secara bersemuka. Maka terdapat aduan daripada segelintir pelajar apabila mereka susah untuk meletak kenderaan mereka di tempat yang sepatutnya sehingga ada yang meletakkan di bahu jalan dan kawasan rumput. Fatin Azhar melaporkan di kawasan kejadian. Bermula semester ini, banyak kenderaan kelihatan di USIM selepas tamatnya sesi pembelajaran secara atas talian akibat dari Perintah Kawalan Pergerakan. Hal ini telah menyebabkan tempat meletak kenderaan menjadi lebih terhad dari sebelum ini. Seperti yang anda boleh lihat sekarang, banyak kenderaan yang meletakkan kenderaan mereka di tempat yang tidak sepatutnya seperti di bahu jalan dan juga di atas rumput. Berikut merupakan kenderaan yang terpaksa diletakkan di bahu jalan dan juga di kawasan berumput akibat dari tempat letak kenderaan yang penuh. Pihak Jabatan Keselamatan USIM juga telah mengambil inisiatif untuk meletakkan kon di bahu jalan supaya dapat melancarkan pergerakan kenderaan di kawasan tersebut. Perkara ini kelihatan ketara lagi di kawasan antara Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan dan juga Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Ini kerana dua fakulti ini bersebelahan dan mungkin berkongsi tempat letak kenderaan yang sama. Kita boleh lihat perkara ini berlaku di waktu kemuncak, contohnya pada pukul 2 petang. Para pelajar juga berharap agar isu ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin dan dengan baik supaya tiada masalah lagi yang akan timbul di masa hadapan. Perkhidmatan bas yang disediakan oleh Universiti Sains Islam Malaysia USIM mungkin harus ditambah baik berikutan penjadualan yang masih lagi ramai pelajar yang belum cakna tentangnya. Terdapat aduan segelintir pelajar, kebanyakan pelajar daripada beberapa fakulti yang menunggu di satu tempat sahaja iaitu di Fakulti Pengajian Quran Sunnah FPQS. Kita ikuti laporan Wan Nur Syukridi di lokasi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Syukridi sedang membuat satu liputan tentang keadaan terkini perkhidmatan bas di Universiti Sains Islam Malaysia USIM, yang mana perkhidmatan bas ini berpusat di Fakulti Pengajian Quran Sunnah FPQS. Ikuti berita selanjutnya. Kebanyakan pelajar dari beberapa fakulti akan menunggu di perhentian bas FPQS berbanding perhentian bas di fakulti lain yang menyebabkan pergerakan bas menjadi perlahan. Pelajar-pelajar tidak tahu tentang penjadualan bas yang seterusnya. Jadi, mereka terpaksa berebut untuk menaiki bas kerana tidak mahu menunggu lama. Hal ini menyebabkan pelajar-pelajar yang menunggu di perhentian bas di fakulti lain terpaksa menunggu lebih lama untuk pulang ke kolej kediaman mereka. Oleh itu, penjadualan bas perlu ditambah baik oleh pihak universiti dan ianya perlu diwar-warkan kepada para pelajar agar masalah ini dapat diatasi dan perkhidmatan bas di USIM dapat berjalan dengan lancar. Sekian daripada saya, Syukri Zulkifli untuk liputan pada hari ini. Pada 10 hingga 17 Januari 2023 sedang berlangsungnya program penyerahan dan pengaktifan kad prihatin siswa Universiti Sains Islam Malaysia USIM yang diadakan di dalam Dewan Tuanku Chancellor USIM. Seramai 12,867 orang pelajar USIM akan menerima kad tersebut. Umum mengetahui bahawa kad tersebut adalah untuk kad debit dan kad metrik pelajar. Ikuti wartawan Hanisa melaporkannya di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisa Hassan sedang berada di Dewan Tuanku Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Sekarang sedang berlangsungnya program penyerahan dan pengaktifan kad prihatin siswa USIM dengan kerjasama daripada pihak RHB Bank.
Program ini berlangsung secara 6 hari iaitu 10 hingga 17 Januari pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Ikuti berita selanjutnya. Seramai 12,867 orang pelajar akan menerima kad tersebut. Kad itu berfungsi sebagai kad matrik pelajar serta kad debit bagi penyaluran bantuan, PTPTN dan diskaun pelajar. Pengambilan kad tersebut telah pun dijadualkan kepada mahasiswa dan mahasiswi mengikut fakulti masing-masing agar semuanya berjalan dengan lancar. Proses penyerahan dan pengaktifan kad tersebut telah disusun secara teratur yang dimulakan dengan pengambilan kad, seterusnya pengaktifan kad bersama pihak Bank RHB dan diikuti dengan pengaktifan digital sekaligus dengan pengaktifan kad matrik pelajar. Naib Chancellor USIM Profesor Teknologis Dr. Sharifuddin Mat Syarani telah turun ke Dewan bersama Datuk Adi Sakin Ali, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif RHB Islami serta Encik Hirman Awang, Pengarah Bahagian Mahasiswa Holistik Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melawat dan melihat sendiri proses penyerahan dan pengaktifan kad tersebut. Beliau sepertinya amat teruja dengan kelancaran program dilaksanakan. Tidak lupa juga program ini turut dimeriahkan lagi dengan adanya sesi cabutan bertuah kepada para siswa dan siswi yang telah membuat pengaktifan kad. Baiklah, bersama saya Encik Muhammad Firdaus selaku Deposit Relationship Manager yang turut mengerahkan tenaga dalam sesi pengurusan program ini. Apa khabar Encik Firdaus? Baik, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah sihat. Okey, mungkin boleh kongsikan dengan saya dan juga orang ramai tentang tujuan dan kelebihan program ini diadakan. Okey, actually program ni adalah program untuk penyerahan mahasiswa kad kepada student. Bukan untuk student USIM saja. Actually mahasiswa kad ni untuk semua pelajar IPTA kat Malaysia. Kita RHB Bank actually collaborate dengan MOHI dalam kad ni lah. Kad ni actually ada dua function lah. Satu is kad matrik dan satu lagi kad debit. Kad debit untuk digunakan untuk pengeluaran wang lah. Mungkin daripada payment daripada PTPTN kan. So akan masuk ke akaun ni lah. So saranan saya student actually memang kena ambil lah siswa kad ni, sebab kalau tak ada ambil nanti tak ada kad matrik pula kan. So mohon semua student untuk datang collect kad ni lah. Okay. Maksudnya dia ada dua fungsi lah. Ya, dia ada dua boleh kad function. debit dengan kad matrik sekali. Yes. Jadi baiklah, itu saja serba sedikit dari perkongsian daripada Encik Muhammad Firdaus tadi. Terima kasih diucapkan kerana sudi hadir untuk berkongsi kepada kita bagi program penyerahan dan pengaktifan kad siswa di USIM ini. Terima kasih. Okey. Baiklah, itu sahaja laporan daripada saya. Wartawan, sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah beberapa hari program penyerahan dan pengaktifan kad prihatin siswa USIM dilaksanakan pada Januari lalu, masih ada lagi mahasiswa dan mahasiswi yang belum mengambil kad tersebut akibat tidak mampu menunggu lama dan sebagainya. Maka USIM mengambil inisiatif untuk melaksanakan program pengambilan kad tersebut di Jabatan Keselamatan USIM. Kita bersama Nur Isyirah di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Isyirah Kamul Zaman akan membuat liputan tentang pengambilan kad prihatin siswa yang sepatutnya diambil di DTC iaitu Dewan Tuanku Kanseleri. Ikuti laporan saya selanjutnya. Pengambilan dan pengaktifan kad prihatin siswa KPS adalah mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak USIM ialah di Dewan Tuanku Kanseleri DTC yang bermula dari pukul 9 pagi hingga 7 malam. Penyerahan kad prihatin siswa diberi kepada pelajar mengikut fakulti. Tetapi terdapat beberapa masalah yang berlaku di Dewan Tuanku Kanseleri DTC iaitu sistem pengaktifan kad prihatin siswa mengambil masa yang lama telah menyebabkan pelajar terpaksa menunggu lebih dari masa yang sepatutnya dan terpaksa ditunda ke hari seterusnya. Pada hari akhir pengambilan kad prihatin siswa, ada para pelajar yang terpaksa menunggu sehingga pukul 11 malam. Disebabkan hal tersebut, pihak USIM telah mengambil inisiatif supaya para pelajar boleh mengambil kad prihatin siswa di Jabatan Keselamatan mengikut tarikh yang telah ditetapkan, iaitu bagi pelajar yang mengambil PTPTN perlu mengambil sebelum 27 Januari. Manakala pelajar yang tidak mengambil PTPTN boleh mengambil selepas tarikh 27 Januari. Keutamaan diberikan kepada pelajar yang mengambil PTPTN kerana duit akan dikreditkan melalui kad tersebut. Sekian sahaja daripada saya, Isyirah Kamul Zaman untuk liputan pada hari ini.
Dan laporan itu tadi mengakhiri Berita Semasa pada hari ini. Saya Hanisa Hassan, teruskan bersama Berita Semasa. Assalamualaikum dan salam hormat.